Mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kisha sekali lagi. Assalamualaikum. Kepada ibu bapa Kisha pun ya, dan seluruh yang menonton klinik tadabbur siri yang ke-8. Kisha nampak ke tu slide? Kisha guna laptop ke guna phone tu? Laptop. Bagus. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah kita ada tetamu pada malam ni. Alhamdulillah Ustaz sangat gembira kerana Kisha sudi menjadi tetamu kepada Tadabbur Center. Kisha pernah dengar ke nama Tadabbur Center ni, Kisha? Tak. Tak pernah dengar? Jadi Kisha berminat untuk menyertai klinik tadabbur ni macam mana boleh minat tu? Mak saya bagi tahu. Wow, mak Kisha kerja apa? Suri rumah. Alhamdulillah. Ayah kerja apa? Office. Office. Ayah kerja di mana? Di Kuala Lumpur ke di mana? Kuala Lumpur. Okey. Okey, Kisha berumur 12 tahun. So sekarang Kisha dah darjah 6 Ya. So belajar atas talian Satu hari berapa subjek? 3, 4? 3. 3. Kisha di sekolah kebangsaan Marian. Macam mana nak sebut Kisha? Marian ke Marian? Marian. Marian. Sebutan dia punya ejaan tu betul Ya. Marian ni apa Kisha? Marian tu Mariam ke? tak. Bukan. So Dia sekolah untuk perempuan saja. Oh, I see. So Marian ni perkataan English ke apa? Tak tahu Tak. Tapi memang sekolah perempuan sahajalah. Okey. So Kisha di sekolah kebangsaan konven setapak Kuala Lumpur. Rumah di mana? Di setapak juga? Ya. Okey. So Kisha hobi memanah. Ustaz rasa kamulah pelajar pertama Ustaz yang hobi dia memanah. 7 siri sebelum ni tak ada seorang pun hobi memanah. Hobi berenang ada, hobi membaca ada. Tapi Kisha satu-satunya puteri yang dalam kelas Ustaz ni yang memanah. Kisha wakil sekolah ke tak memanah? Tak. Tak apalah, okeylah tu. Tetapi memang pernah ada pengalaman memanah lah? Ya. Di sekolah ke di rumah? Mana? Ada kelas. Sekolah? Bukan kat sekolah, memang ada kelas. Siapa buat? Ayah ke ataupun ayah panggil jurulatih khas ke macam mana? Tak ada, macam pergi kelas tu lah. Okey, so PKP ni tak ada lah kan? Tak ada. Okey, Kisha di sekolah Puteri Islam Alhamdulillah. Kisha jadi apa? Jadi ketua ke? Jadi setiausaha ke? Jadi apa? Tak jadi apa-apa. Okeylah tu, tak bolehlah kata tak ada apa-apa. Sekurang-kurangnya jadi Puteri Islam ni best kan? Best? Ustaz tak pernah rasa lah jadi Puteri Islam ni. Ustaz dulu pengakap. Okey Kisha, apa kamu belajar? Puteri Islam ni sejak daripada darjah berapa? Darjah 3. Wow. Darjah 3 dah jadi Puteri Islam Boleh tak Kisha kongsikan apa yang pengalaman paling menarik semasa jadi Puteri Islam? Perkemahan ke? Apa pengalaman paling best? Ada kita belajar menjahit. Oh, belajar menjahit? Kelas menjahit. Perkemahan-perkemahan bukan ada ke Kisha kalau kita terbabit dengan Puteri Islam? Tapi masa tak tahulah, tapi saya tak masuk kot. Oh, tak join lah. Okey. Kisha selain daripada memanah, ada hobi membaca ke? Ada, tak ada? Ada. Ada. Kisha suka baca buku apa? Buku yang macam mana? Ustaz nak tahu. Saya suka baca buku science fiction. Wow. Contoh? Buku pasal Harry Potter? Tak, space. Wow. Kalau cerita apa Kisha suka tengok? Kartun ke? Filem ke? Kalau science fiction ni ada tak cerita yang Kisha suka tengok? Tak ada. Tak ada lah. Okey. Kat rumah ada TV tak? Ada. InsyaAllah. So musim-musim PKP ni selain daripada belajar atas talian, Kisha buat apa lagi di rumah? Apa lagi perkara-perkara bermanfaat yang Kisha buat sepanjang duduk kat rumah ni?
Saya mengaji dengan mak saya. Wow, bagus. Setiap malam ke? Ha, Bagus. Kisha dah baca sampai mana dah? Dah baca Quran ke dah baca sampai mana? Al-Quran dah khatam sekali. Lepas tu sekarang Barakallah, ni masya-Allah, surah bagus. Al-Baqarah lah. Ulang balik Al-Baqarah. Quran dah khatam dah? Dah. Tahniah Kisha, Ustaz cemburu pada kamu, masya-Allah. Semoga Allah jadikan Kisha pelajar yang cemerlang. UPSR tahun ni lah ni? Bukan UPSR, dia bukan UPSR, dia panggil apa? Betul lah UPSR. UPSR Oh, okey. Okey Kisha, malam ni malam Jumaat, jadi Kisha pun mungkin baca surah Al-Kahfi kan? Ya. Dan Ustaz nak kita sama-sama berbincang. Kisha boleh bagi pandangan, Ustaz pun bagi pandangan. Kisha boleh tak bacakan terlebih dahulu? Kisha pilih 10 ayat pertama kan, surah Al-Kahfi kan? Okey. Jadi Kisha dah bersedia dah untuk bacakan ayat 1 hingga 10? Boleh? Ya. Cantik. Jadi Ustaz bantu Kisha, Ustaz paparkan slide untuk bantu Kisha. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebentar. Okey Kisha, boleh kita mulakan Kisha? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bagus. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Bagus bacaan kamu Kisha, teruskan. Makithina fihi abada. Wa yunziral ladhina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yakuluna illa kaziba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. In lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bagus. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Kisha, boleh tak Kisha bacakan terjemahan? Boleh? Ya, silakan Okey, silakan. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Muhammad kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turutnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh. Bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Ayat 3. Mereka tinggal tetap dalam balasan yang baik itu selama-lamanya. Alhamdulillah.
Dan juga Al-Quran itu memberikan amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Alhamdulillah. Sebenarnya, mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya dan tiada juga bagi datuk nenek mereka. Besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Maka jangan-jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka. Jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalannya? Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Adakah engkau menyangkakan, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim itu sahaja yang menunjukkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Ingatkanlah peristiwa ketika serombongan orang-orang pemuda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Terima kasih banyak-banyak pada Kisha kerana sudi untuk membacakan Al-Quran dan terjemahan ayat 1 hingga 10. Yang tu adik ke tu Kisha? Ya. Bagi dia join sekali, Okey Kisha, Ustaz nak tanya, kalau Kisha sudi bagi tahu, alhamdulillah. Kisha pilih surah Al-Kahfi sebab apa? Sebab setiap hari Jumaat kat sekolah, selepas baca surah Yasin, Ustazah suruh baca surah Al-Kahfi 10 ayat. Itu pada setiap hari Jumaat? Ustazah bagi tahu. Dan saya nak tahu lagi tentang surah Al-Kahfi ni. Bagus Kisha. Kisha boleh tanya soalan pada Ustaz. InsyaAllah Ustaz harap Kisha dapat menambah ilmu daripada pertemuan kita malam ni. So tahniah pada Ustazah Kisha sebab Ustazah Kisha pun bukan sekadar cadangkan baca Yasin. Sebab kita kan biasa baca Yasin kan. Adik nama apa tu? Dik, nama kamu siapa? Nazim. Nazim bagus. Nazim join sekali kakak. Okey, Ustazah bukan setakat suruh baca Yasin, Ustazah juga suruh baca surah Al-Kahfi. Kisha pernah baca tak surah Al-Kahfi sampai habis? Pernah. Kalau setiap hari Jumaat tu baca 10 ayat je ke atau baca satu surah Al-Kahfi 110 ayat? 10 ayat. 10 ayat je lah. Okay, Kisha tahu tak kenapa Nabi suruh baca 10 ayat pertama? Apa yang Kisha pernah tahu? Untuk melindungi fitnah Dajjal. Betul Kisha, betul. Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih, iaitulah barang siapa membaca 10 ayat pertama, Allah akan pelihara daripada fitnah Dajjal. Kisha tahu tak Dajjal tu apa? Tahu. Dajjal tu manusia ke raksasa yang lawan Ultraman? Manusia. Manusia. Dajjal ni adalah tanda-tanda kiamat besar. Dajjal belum muncul, tetapi fitnah dah ada. Kisha tahu tak fitnah tu apa? Dajjal belum ada Kisha, kita tak nampak lagi Dajjal, kan? Dajjal tu manusia. Kita tak nampak lagi lah Dajjal. Tetapi Nabi kata dalam doa, ya Allah pelihara kami daripada fitnah Dajjal. Maknanya Dajjal belum ada, tapi fitnah dia dah ada. Fitnah tu apa Kisha? Kisha pernah dengar tak perkataan fitnah? Fitnah Dajjal. Kan hadis Nabi kata baca 10 ayat pertama akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Fitnah tu apa Kisha? Ujian. Betul, tepat sekali. Fitnah adalah ujian. Maksudnya Dajjal ni walaupun belum muncul, fitnah dia, ujian yang dia berikan pada kita dah ada sebenarnya.
So orang yang kalah dengan ujian ni maknanya akan mengaku Dajjal tu Tuhan. Semoga Allah selamatkan Ustaz, selamatkan Kisha sekeluarga daripada fitnah Dajjal. Okey, Kisha tahu tak macam mana fitnah Dajjal? Kisha pernah baca suratul Kahfi tadi kan? Dalam suratul Kahfi ni Kisha ada cerita pasal fitnah Dajjal. Dajjal bukan serang dengan satu fitnah. Dajjal serang dengan 4 fitnah. Bukan satu, Kisha, 4. Kisha pernah dengar tak? Mana-mana ustazah cerita? Pernah. Cerita kat ustaz. Apakah fitnah-fitnah itu Kisha? Kita semua nak belajar daripada Kisha malam ni. Nombor 1, apa dia? Agama. Betul, bagus, Masya Allah. Nombor 2? Harta dan atau kekayaan. Harta atau kekayaan. Ilmu. Ilmu. Dan nombor 4. Kuasa. Kuasa, Kenapa Kisha kata ada 4 fitnah tu? Daripada mana Kisha dapat 4 fitnah tu? Masya Allah, Ustaz kagum dengan Kisha. Kisha baca buku ke Kisha dengar daripada mak ke dengar daripada ustazah ni? 4 fitnah tu. Mak. Mak cerita, Masya Allah. So, 4 fitnah tu datang daripada 4 cerita. 4 cerita. Dalam surah Al-Kahfi ni ada 4 cerita. Cerita yang pertama, cerita apa Kisha? Pemuda. Al-Kahfi. Betul. Yang mempertahankan akidah mereka daripada murtad. Sebab ada raja yang kafir, nama raja itu apa Kisha? Cuba teka. Daqyanus. Itu sejarah katalah nama dia Daqyanus. Jadi mereka melarikan diri sebab orang-orang beriman mahu dibunuh oleh Daqyanus. Lalu Allah pun selamatkan mereka dengan mereka berada di dalam gua. Jadi kat situ nampak fitnah akidah. Dajjal akan buat apa jua cara supaya manusia ni tidak beragama, meninggalkan Islam, murtad, menyembah berhala, menyembah selain daripada Allah. Kisah yang kedua yang menyebabkan Kisha sebut fitnah harta kerana cerita siapa? Pemilik 2 kebun. Bagus Kisha, Masya Allah, Alhamdulillah. Iaitulah cerita orang yang sangat kaya raya, bukan satu kebun, dia ada 2 kebun. Cuma kenapa Allah murka kat dia Kisha? Kenapa Allah menimpakan kemusnahan kepada kebun dia? Sebab dia ingat itu memang hasil dari dia, bukan hasil dari Allah. Betul, tepat sekali. Dia bangga, dia rasa apa yang dia buat adalah hasil usaha dia. Sedangkan ada kawan tegur dia kan? Ya. Ada kawan tegur dia. Kisha ada kawan tak dekat sekolah? Ada. Kisha kena cari kawan yang berani menegur kalau kita buat salah. Sebab pemuda Al-Kahfi adalah orang yang nak tegur raja yang kafir. Tetapi raja berkenaan tidak mahu dengar. Pemilik 2 kebun pun ada kawan. Tetapi dia tidak mengendahkan pun teguran. Lalu Allah murka dan Allah musnahkan. Itu fitnah kekayaan. Kaya salah ke tak salah Kisha? Jadi kaya ni. Tak. Tak salah. Yang salah apa dia Kisha? Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sampai tak bantu orang miskin. Ya, berjalan pun bongkak. Dan yang ketiga fitnah apa tadi? Ilmu. Yang ni cerita apa Kisha? Nabi Musa alaihissalam dengan Betul. Nabi Khidir. Nabi Khidir. Jadi Kisha nampak fitnah ilmu tu dekat mana dalam cerita Nabi Musa tu? Kalau Kisha boleh sebut, Ustaz memang tabik spring lah. Susah tu nak sebut tu. Apa pengajaran dari sudut fitnah ilmu? Nabi Khidir tu dia kata kat Nabi Musa jangan tanya apa-apa soalan. Dan Nabi Musa asyik bertanya kenapa dia bunuh tu, kenapa dia hancurkan ni. So selepas tu Nabi Khidir bagi tahu sebenarnya Allah yang suruh buat. Betul. Jadi fitnah ilmu yang kita belajar daripada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir adalah
Musa, kau tak tahu semua benda. Kau tak tahu semua benda. Jangan tafsirkan semua benda yang berlaku di hadapan mata dengan pengetahuan yang kau ada. Sebab ada orang lebih berilmu daripada engkau. Siapa dia yang lebih berilmu daripada Nabi Musa? Nabi Khidir. Nabi Khidir buat bukan ikut suka, ikut kepala baginda. Baginda buat sebab Allah bagi tahu apa akan berlaku kepada perahu tu, apa akan berlaku pada budak tu, apa akan berlaku kepada rumah yang dinding dia nak robohkan, kisah kan? Yang terakhir Nabi Khidir bawa Nabi Musa kan? Jadi kita belajar satu benda, di akhir zaman antara fitnah ilmu adalah semua orang dia rasa ilmu dia dah cukup. Dia dah tak nak belajar dah daripada orang yang lebih berpengetahuan. Pendek kata, saya dah jadi saintis, saya dah jadi jurutera, saya dah jadi orang yang berjaya, saya dah jadi pilot, saya jadi angkasawan. Kisah nak jadi apa akan datang? Angkasawan. Angkasawan. Barakallah fiik. Ustaz doakan kamu jadi Syekh Muzaffar insya-Allah. Jadi Kisah ada cita-cita, ustaz pun ada cita-cita. Tetapi kita kena ingat, ketika kita jadi orang yang cemerlang, dapat 4A, dapat straight A, dapat 4 flat nanti, Kisah masuk universiti nanti, walaupun Kisah cemerlang, ustaz cemerlang dalam bidang ilmu, kita kena sentiasa belajar daripada teguran Nabi Khidir. Jangan kau rasa kau tahu semua benda. Antara yang banyak kau tak tahu, wahai Musa, adalah ilmu gaib. Benda-benda gaib. Ya. Jadi jangan anggap apa yang berlaku seolah-olah ya berlaku berdasarkan ilmu kita. Sedangkan apa yang berlaku adalah berdasarkan ilmu Allah. Sebab bunuh budak ni, itu kan jahat kan? Itu kan buruk. Tapi itu penilaian berdasarkan ilmu kamu, berdasarkan ilmu Allah. Allah nak selamatkan budak tu daripada jadi kafir. Allah tahu budak tu akan jadi kafir. Dan budak tu bukan setakat akan jadi kafir, dia akan murtadkan mak ayah dia. Jadi Allah menjadikan Nabi Khidir sebagai perantara. Perantara tahu tak Kisah? Maknanya bukan Nabi Khidir saja-saja buat. Baginda hanya asbab. Baginda buat kerana Allah perintahkan. Kan Kisah nak pergi sekolah. Naik apa? Naik basikal ke jalan kaki? Ayah hantar. Ayah hantar. So ayah hantar dengan kereta kan? So kereta tu dia panggil perantara. Jadi bukan kereta tu memandu dengan sendiri. Yang pandu ayah kan? Macam itulah juga Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan bunuh sebab dia nak bunuh. Tetapi dia dipandu. Ya, ada tuan. Ada Tuhan yang suruh. Dan akhir sekali adalah fitnah kuasa. Cerita apa ni Kisah? Cerita pemimpin yang bernama siapa? Dzulqarnain. Dzulqarnain. Jadi apa yang Kisah tahu tentang Zulkarnain? Kisah ada tahu tak? Kalau tak tahu tak apa, it's okay. Dia lawan Ya'juj Ma'juj. Yes, cemerlang. Beliau bukan melawan, sebab tak berlawan pun Kisah, dia menghalang Ya'juj dan Ma'juj, adik-beradik Dajjal belaka tu, Ya'juj dan Ma'juj daripada memberi kerosakan kepada penduduk di satu tempat. So Zulkarnain bina apa Kisah? Bina shopping mall ke? Bina sekolah ke? Bina apa? Dekat tempat Ya'juj Ma'juj serang tu. Dia bina apa? Supaya Ya'juj Ma'juj tak menyerang. Tembok. Daripada besi. Berbalut, bersalut tembaga. Alhamdulillah. Kisah terima kasih banyak-banyak. Kisah sebut fitnah-fitnah Dajjal. Yang mana kalau kita tidak sedar diri, fitnah tu berlaku pada kita. Ya, apa contoh fitnah akidah boleh berlaku pada kita, Kisah? Kita menyembah selain daripada Allah. Itu fitnah akidah. Apa contoh menyembah selain daripada Allah? Yang boleh berlaku pada orang Islam, Kisah? Boleh berlaku pada kawan-kawan kita, Kisah. Diorang tak sembah berhala. Tetapi diorang sembah selain daripada Allah. Diorang sembah apa agak-agak? Dajjal. Sembah Dajjal. Macam mana sembah Dajjal tu? Sembah syaitan. Macam mana seseorang tu sembah syaitan?
Quran kata orang yang berjudi, minum arak, innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab rijsum min amali syaitan. Maknanya dia melakukan suruhan syaitan. Jadi sembah syaitan ni bukanlah keluar malam, pergi dekat satu tempat dalam gelap, lepas tu pasang lilin, lepas tu buat benda-benda sihir. Dia bukan setakat tu sembah syaitan. Sembah syaitan boleh berlaku dengan minuman keras, dalam bentuk berjudi. Ya, itu boleh berlaku, menyembah selain daripada Allah. Okey, kalau seseorang tu fitnah harta, dia boleh berlaku tak pada Kisha? Boleh berlaku tak pada ustaz? Boleh berlaku tak Kisha? Boleh berlaku kan? Apa contoh fitnah harta yang boleh berlaku pada Kisha? Agak-agaklah. Bukan Kisha buat, tetapi boleh berlaku. Na'udzubillah. Contoh fitnah harta. Katakan Kisha kaya. Kan? Kisha kaya. Kisha dapat hadiah. Apa hadiah yang paling Kisha nak daripada ayah, daripada mak? Contoh je lah kan. Apa dia? Basikal? Tak tahu. PS5? Tak nak. Masya Allah. Katakan Kisha dapat sesuatu yang paling Kisha nak. Ustaz tak tahulah apa yang Kisha nak kan? Tetapi Kisha tak sebut pun Alhamdulillah. Ya, ataupun ustaz dapat hadiah. Ustaz tak sebut pun Alhamdulillah. Dan ustaz tak sujud syukur pun. Dan ustaz kata, saya yang berusaha memang layaklah saya dapat. Lupa ini pemberian daripada Allah. Maka sebenarnya dia dah kena fitnah harta. Ya, jadi itu boleh berlaku. Jadi Kisha, itu fitnah yang kedua. Banyak kacau habis tengah ni sayang. Fitnah yang ketiga tadi fitnah apa? Fitnah ilmu. Fitnah ilmu ni adalah kita nak belajar dengan cikgu, kita nak belajar pelbagai subjek. Tetapi bila belajar agama kita tak nak. Itu fitnah ilmu tu Kisha. Bila nak peperiksaan kita bersungguh. Kisha ambil subjek apa? IPSR ni? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris lagi? Tak tahu. Tak tahu lagi? Ambil lagi. Okey, yang kelas online ni subjek apa? Kelas online Kisha ambil subjek apa? Darjah 6 ni. Semua. Apa yang semua tu? Berapa subjek? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, pendidikan Islam, bahasa Arab, sejarah. Banyak, masya-Allah. Teknologi. Wow. Dengan teknologi maklumat komunikasi tu mungkin yang pertama yang kebentuk tu atau teknologi tu dah. Salah satu. Lepas satu lagi 10 subjek Kisha? Seni. Berapa subjek semua tu? 11. Banyak. UPSR zaman Ustaz. Memang beza jauh lah. Ustaz PSR 1993. Lama dah Kisha. Ambil 4 subjek je. 4 ke 5 subjek. Alhamdulillah. Okey. Fitnah ilmu adalah Kisha belajar bersungguh-sungguh sekolah. Semua subjek-subjek sekolah untuk peperiksaan. Tetapi bila nak belajar tentang Quran, faham Quran, tak nak. Jadi ini contoh fitnah ilmu. InsyaAllah Kisha tak buat begitu. InsyaAllah Ustaz doakan. Tetapi ini boleh berlaku tak pada kawan-kawan Kisha? Kalau bab-bab kelas online bersungguh. Ya, kalau bab-bab pembelajaran kat sekolah bersungguh. Tapi kalau bab-bab baca Quran, faham Quran, tadabbur Quran, jadi malas. Itu fitnah ilmu tu. Maknanya dia rasa dia dah tahu dah. Sedangkan ada benda yang patut dia kena lebih tahu. Iaitulah lepas mati hidup balik. Lepas hidup balik akan berlaku apa Kisha? Padang mahsyar. Lepas tu akan berlaku apa? Akan berlaku hisab. Lepas tu akan berlaku apa? Seseorang akan ditentukan nasibnya di syurga atau di neraka. Yang tu ilmu kita patut tahu. Kan? Dan akhir sekali fitnah kuasa. Fitnah kuasa ni macam mana? Nanti katakan Kisha masuk sekolah menengah, Kisha jadi ketua kelas. Itu kuasa tu. Itu jawatan tu kan? Tetapi
ya, Kisha ataupun ustaz guna jawatan ketua tu untuk melakukan kezaliman. Contoh apa Kisha? Katakan Kisha masuk sekolah menengah nanti, Kisha jadi ketua kelas lah katakan. Apa contoh kezaliman boleh dibuat oleh ketua kelas? Suruh orang buat macam-macam. Kan? Suruh buat macam-macam padahal itu bukan membantu sekolah pun, itu bukan dalam bidang tugasan pengawas pun, itu bukan dalam bidang tugas ketua kelas pun. Contoh, saya ketua kelas, saya tak nak pergi kantin. Pergi ambilkan saya air dengan makanan kat kantin. Saya ketua kelas, ikut je lah saya. Ini adalah fitnah kuasa. Jadi alhamdulillah Ustaz seronok dapat berbincang dengan Kisha. Sebelum kita berpisah Kisha, Ustaz nak tanya soalan terakhir kepada Kisha. Apa yang Kisha tahu tentang tadabbur? Pernah dengar tak perkataan tadabbur? Bukan terabur. Pernah. Maka apakah itu tadabbur? Kisha boleh kongsi tak setakat Kisha tahu ataupun Mama duk cerita? Mama boleh cerita 4 fitnah kan? Mesti Mama pernah cerita kot tadabbur. Tadabbur ni apa Kisha? Kalau Kisha tak tahu tak apa, it's okay. Dia baca Al-Quran, terus nak tahu tentang maksud dia semua tu. Bagus. Mengetahui maksud. Mengetahui maksud. Bagus Kisha. Kamu telah memberikan jawapan yang sangat baik. Ustaz akan lengkapkan lagi apa yang Kisha beritahu. Kisha beritahu tadabbur adalah berusaha memahami makna ayat tu kan? Berusaha memahami makna ayat. Ya. Sebagai contoh. Okey, Kisha pilih satu ayat daripada 10 ayat tadi. Kisha pilih je mana-mana ayat. 1, 2, 10, 9, 7, 6. Okey, Kisha pilih ayat 6. Tadi Kisha lakukan T yang pertama, iaitulah tilawah. Kisha baca Quran dengan tajwid kan. Itu dipanggil apa Kisha? Tilawah. Tilawah. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nah, sayang. Tak ada bateri. Sorry. Okey, itu dipanggil tilawah Kisha. Lepas tu tilawah ni bahasa Arab ke bahasa apa ni Kisha? Quran turun dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab kan. Jadi Kisha tak tahu apa makna bakhi'. Betul tak? Bakhi'. Bakhi' ni bahasa Arab. Apa benda dalam bahasa Melayu? Jadi tilawah saja tak cukup. Sebut dengan betul sahaja tak cukup. Tajwid saja tak cukup Kisha. Sebab Kisha tak tahu bakhi' tu apa. Betul tak? Satu lagi. Asafa. Asafa tu apa Kisha? Kalau kita tak tengok terjemahan, kita tak tahu. Betul tak Kisha? Betul. Asafa tu apa? Bakhi' tu apa? Tak tahulah Ustaz. Jadi tilawah saja tak cukup. Dia kena pergi pada T yang kedua Kisha. T yang kedua namanya adalah terjemahan. Terjemahan. So Kisha kena ada Quran terjemahan macam Ustaz ada ni. Kisha ada Quran apa dekat rumah? Saya ada Quran terjemahan. Bagus. Kalau Kisha ada Quran yang terjemahan berdasarkan perkataan macam ni pun kira bagus. Dia dekat bawah tu dia ada perkataan. Ada kan? Ada. Bagus. So bakhi' ni apa Kisha? Kalau kita tengok Quran terjemahan kata mencelakakan diri. Orang yang mencelakakan diri. So sekarang Kisha dah faham tak makna dia? Faham? Faham kan? Bakhi' ni maknanya jangan kamu wahai Nabi menjadi orang yang mencelakakan diri sendiri. Maksudnya menimpakan keburukan pada diri sendiri. Bakhi'. Asafa Kisha? Asafa apa? Kalau kita tengok terjemahan. Sedih. Menyesal. Betul tak? Ya. Jadi terjemahan dah bantu kita untuk tahu makna. Tadi Kisha kata tadabbur adalah mengetahui makna kan? Ya. Okey, mengetahui makna tu dia adalah
permulaan tadabbur. Namanya terjemahan. T yang kedua. Jadi bila Kisha baca Quran, Kisha perlukan T yang ketiga. T yang ketiga apa Kisha? Tadabbur. Tadabbur bukan sekadar mengetahui makna, sebab kita dah boleh tahu makna dengan T yang kedua. Apa dia T yang kedua? Terjemahan. Terjemahan ataupun dalam bahasa Arab dipanggil tafsir. Tafsir. Jadi tafsir bagi tahu Kisha, bakhil ini orang yang menimpakan keburukan pada diri. Asafa artinya sedih dan duka cita. Jadi terjemahan kata ayat ni, wahai Nabi, tafsir ayat ni adalah, wahai Nabi, jangan buat perbuatan-perbuatan yang boleh menimpakan keburukan pada diri kamu. Jangan buat. Hanya kerana orang-orang Quraisy, orang-orang kafir tak nak beriman dengan al-hadith. Al-hadith apa Kisha? Al-Quran. Al-Quran. Jangan kerana diorang tak nak beriman, kamu sampai tak tidur malam. Sebab kalau tak tidur malam, esok ada tenaga tak nak berdakwah? Tak ada tenaga. Bila tak ada tenaga, tapi bangun juga nak berdakwah, tak cukup tidur. Bila tak cukup tidur, paksa diri juga pergi sekolah. Tak cukup tidur, paksa diri juga untuk berdakwah. Itu akan menyebabkan bakhil. Tetapi tadabbur ni Kisha, Kisha akan dapat satu yang paling penting bagi Ustaz malam ni, kita dah nak berpisah. Tadabbur adalah Kisha baca ayat ni, Kisha tanya satu soalan. Iaitulah, Allah nak beritahu saya apa agaknya. Itu tadabbur Kisha. Allah menurunkan ayat 6 kepada saya, kepada Kisha, mesti ada sebab. Agak-agaknya Allah nak bagi tahu apa. Jadi tadabbur ni adalah penghayatan. Dia bukan sekadar Kisha tahu makna. Sebab bila Kisha nak tahu makna, dia aktiviti otak, aktiviti kognitif, aktiviti brain, betul tak? Tetapi tadabbur ni dia bukan kat sini sahaja Kisha, dia dekat hati. Dekat hati. Dia kena terasa. Sebab tu ada orang bila baca ayat-ayat macam ni dia menangis. Itu tanda dia tadabbur. Tetapi tak menangis pun tak apa. Bukanlah tadabbur ni kena menangis, tak. Tetapi tadabbur ini adalah Kisha merasai ayat ni tuju pada Kisha. Ayat ni menegur Kisha. Ayat ni menegur Ustaz. Ya, ayat ni bukan tuju pada orang lain, tuju pada kita. Contohnya apa? Contoh tadabbur bila baca ayat 6. Contoh tadabbur adalah kita sedih, kawan kita tak nak berubah bila kita tegur. Kisha mesti pernah tegur kawan-kawan kat sekolah kan? Ataupun pernah tegur tak adik-adik? Pernah tegur kan? Tapi diorang tak berubah. Diorang tak nak berubah. Dan siap maki balik kita, Kisha. Siap. Alah, kau ingat kau bagus sangat ke? Amboi, semenjak ada kelas dengan Ustaz Syahri tu, pelagak sekarang. Kan, contoh kan? Jadi ada orang, dia akan ejek-ejek kita kan? Ya. Jadi Kisha akan rasa macam mana? Kisha akan rasa marah tak? Kisha akan rasa macam nak cakap tak? Percakapan-percakapan yang macam yang dia buat dekat Kisha. Contoh dia maki Kisha, rasa tak nak maki balik kan? Kita boleh jadi macam tu. Orang marah kat kita. Kita nak marah balik tak? Kita nak marah balik kan? Tetapi ayat ni kata, jangan bawa diri kamu ke dalam kebinasaan. Biarlah dia orang tak nak berubah. Yang penting menyampaikan. Ya Rasulullah, teruskan menyampaikan. Wahai Kisha, teruskan menegur. Wahai Syahri Abdul Rahman, teruskan menyampaikan. Orang dengar, orang tak nak dengar, itu tak apa. Sebab kita ni berdakwah, Kisha tegur kawan-kawan, nak dapat pahala. Bukan nak dapat like, bukan nak dapat subscriber, bukan nak dapat orang yang memuja-muja kita. Jadi itu contoh tadabbur Kisha. Tadabbur ni makna saya dekat mana dalam ayat ni? Di mana saya pada ayat ni? Ayat ni macam surat yang datang daripada Allah. Alamat dia adalah alamat Kisha di rumah Kisha di setapak tu. Setapak Ya. Alhamdulillah. Jadi Kisha, apakah T yang pertama? Tilawah. Kisha baca dengan baik Al-Quran, belajar daripada mama, cara bacaan yang betul. Kemudian kedua apa dia Kisha?
Terjemahan. Terjemahan atau Tafsir. tafsir. Iaitulah apa makna tersurat ayat ni. Apa makna ayat ni tersurat. Dan akhir sekali yang paling penting Ustaz harap Kisha dapat malam ni iaitu lati yang ketiga apa dia? Tadabbur. Tadabbur. Tadabbur apa dia Kisha? Sekali lagi bagi tahu pada semua pakcik-makcik yang menonton, kawan-kawan yang menonton. Mesti ada kawan-kawan sekolah tengok nanti ni bila Ustaz paparkan nanti rakaman ni. Tadabbur tu apa Kisha? Oh, kita Kisha bagi tahu dengan bahasa Kisha je. Tak payah guna bahasa Ustaz tadi. Apa yang Kisha faham? Kisha bagi tahu je. Tadabbur ni apa? Tadabbur ni sesuatu yang kita menyampaikan kepada orang, sesuatu yang baik. Kalau satu perkataan, kalau Ustaz nak Kisha bagi satu perkataan je, makna tadabbur dalam bahasa Melayu, apa dia Kisha? Kalau Kisha boleh datangkan satu perkataan je, itulah makna tadabbur. Kisha rasa apakah perkataan tu? Okey, kalau Kisha tak dapat sebut, Ustaz akan cadangkan. Ia adalah penghayatan. Pernah dengar tak perkataan penghayatan? Pernah. Pernah kan? Bila Kisha menghayati, maknanya Kisha tak akan baca Quran laju-laju. Baca Quran laju-laju tu, itu bukan tadabbur tu. Ya, itu terabur. Kalau baca Quran perlahan, Kisha tanya apa makna, Kisha cuba menghayati. So penghayatan itu namanya tadabbur. Jadi tadabbur ni apa Kisha? Penghayatan. Penghayatan, cemerlang. Jadi Kisha ada apa-apa soalan lagi pada Ustaz? InsyaAllah kita akan tamat insyaAllah. Tak ada. Mudah-mudahan Kisha akan terus berminat untuk mendalami ilmu daripada Al-Quran. Dan Ustaz doakan Kisha, ibu, bapa, adik-beradik sekeluarga akan sangat mengutamakan tadabbur apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Apabila membaca Al-Quran, Kisha, mama, papa semua akan mengutamakan tadabbur. Ayat banyak-banyak tak penting. Yang penting ayat sikit pun tak apa asalkan berlaku tadabbur. Terima kasih banyak-banyak Kisha. Sampaikan salam pada ibu bapa anda. InsyaAllah jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Kisha dan kepada semua. Terima kasih. Jumpa lagi Kisha. Bye-bye.